Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibi sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa taja ru'usina wa man nashtaqu ilahi abdan sarmada sayyidina wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu wa man bi zikrihi تتنزل الرحمات ومن بسببه صارت الدنيا ذات قيمة في عين الله عز وجل وعلى آله وإطراته وأصحابه أجمعين اللهم آمين. Okey, kita masuk pada hadis yang ke-38 Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i jam'i nihayatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Hadis ini para hadirin dirahmati Allah SWT menceritakan betapa kelebihan saf yang pertama, sembahyang berjemaah lah. Jadi sembahyang berjemaah itu pahalanya terlalu banyak dengan kita berjalan pergi ke masjid, sudah satu tapak, sudah dan membawa kepada pengampunan dosa. Dengan saf pertama lagi, dengan sembahyang-sembahyang tertentu pula, maknanya kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, maksud iqamatus salah adalah menunaikan sembahyang pada awal waktu di masjid, baru dinamakan sebagai iqamatus salah. Kalau semata-mata kita sembahyang di rumah, itu dinamakan sebagai ada usalah, tidak bagi sebagai iqamah. Iqamah mau tak mau dia kena dengan apa, dengan softnya, dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan berjemaah, baru dinamakan sebagai iqamah. Kalau kita nak terjemah nampak lebih ganas sikit, kita kata membangunkan sembahyang. Iqamah, membangunkan. Biasanya sebut mendirikan. Tapi sebab dah selalu dengar tu, jadi tak terperasan kalimah tu sebenarnya sangat besar maknanya. Mendirikan sembahyang. Kita boleh sebut sebagai membangunkan sembahyang. Maksudnya bukan semata-mata mendirikan sembahyang, tapi menjadikan sembahyang tu dia mempunyai kimah yang besar, mempunyai apa kimah cakap Melayu? Nilai yang besar. Ini baik, hadir atahza'u bidu'ai. Okey, para hadirin rahmati Allah SWT, Nabi dalam hadis ini menyatakan, kalaulah orang tahu apa yang ada pada nida, law ya'lamun nasu ma fi nida. Nida dengan masuk azan. Di sini menunjukkan kelebihan orang yang muazzin. Antara kelebihan orang muazzin sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fiqh, dia kalau meninggal dunia nanti, kalau dia azan semata-mata kerana Allah SWT, bukan nak menunjukkan suara dia sedap semua, dia azan tu semata-mata kerana Allah, dia di antara orang yang tidak akan dimakan jasadnya oleh bumi. Allah disebut dalam kitab, kalau saya tak silap, dalam kitab I'anatul Talibin, disebut dalam kitab I'anatul Talibin, di antara orang yang jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Kalau manusia tahu apa yang berada dalam azan dan juga pada saf yang pertama, kemudian mereka tak dapati peluang untuk azan dan berada di saf yang pertama, melainkan dengan terpaksa buat undian, nescaya mereka akan membuat undian untuk melayakkan mereka melaungkan azan dan melayakkan mereka untuk berada di saf yang pertama. Jadi benda-benda begini perlukan kepada keimanan dan keyakinan. Sebab yalah, macam kita sendiri pun kadang-kadang sebab nak cepat, kita suka sembahyang di belakang. Kita tak, sebab kita nak senang keluar. Tapi dengan keimanan kita terhadap hadis ini, kita akan cuba bergerak untuk saf yang pertama. Walaupun nak ke saf pertama tu akan bawa ke masbuk. Okey, disebut dalam hasyiah baju. Ustaz Taqi tanya soalan yang baik, dan beliau tahu jawapannya, saya sangat pasti. Sebab beliau antara yang suka baca kitab hasyiah baju ni. Beliau nak supaya maklumat ni diketahui ramai. Saya rasanya begitu. Ahwa ya akhi, mutaakid abadan, yani abadan na'am. Imam Al-Bajuri menyebut di antara mengangkat takbir tapi bukan berada dalam saf.
yang bukan berada di dalam saf, dengan kita bergerak ke depan memenuhkan saf, mana lagi baik? Lagi baik kita menjadi masbuk tetapi memenuhkan saf. Disebut Al-Hasyah Al-Bajuri begitu. Dan kita akan jumpa hadis nanti, yang kita akan baca nanti, bagaimana seorang sahabat Nabi rokok, cepat-cepat dia rokok. Lepas tu dia pun bergerak ke depan sampai ke saf. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Ustaz, dia kata nidak ni orang yang ikhlas dia tak dimakan oleh bumi. Apa maksud tak dimakan? Maknanya jasad dia tak akan jasad dia tidak reput lah. Jasad tidak reput. Di kubur Hayu Ashir tu, saya depan mata saya pernah tengok satu jenazah yang tak reput. Jenazah akhwat Malaysia kita ataupun akhwat Singapura. Kami sendiri syak lah siapakah pemilik jenazah, siapakah tuan punya jasad itu. Cuma kali terakhir wanita terakhir meninggal sebelum kami masuk dalam kubur tu adalah wanita yang terakhir meninggal 2 tahun sebelum itu. Di Hayu Ashir, kubur yang Kelebang tu lah, kubur Kelebang tu. Kita ada kubur satu lagi, kubur lama lagi. Sorry, yang ni kubur yang bukan Kelebang, yang sebelumnya. Dan sebelum kubur tu ada satu lagi kubur yang lebih lama lagi, yang dihadiahkan oleh Syekh Najib Al-Muti. Yang itu saya pun tak tahu di mana kubur tu. Jadi kubur yang bukan sekarang ni lah, kubur yang sebelumnya. Jadi antara masalahnya ramai orang meninggal satu. Jadi saya minta izin dengan beberapa kawan, kita cuba nak masuk, nak tengok nak buat macam mana jenazah ramai. Sebab takut kalau ada orang meninggal takut tak mana jenazah kan? Sebab kita tahu kubur Mesir tu semua macam bilik kan? Jadi bila kita buka kubur orang perempuan, nampak jenazah tu elok dengan berkiam lagi. Tapi terakhir sekali yang meninggal adalah jenazah seorang ustazah kita daripada Singapura. Saya ada masa dia meninggal tu, dia orang Skandaria. Jadi masa tu presiden yang dipertua Singapura telefon saya, dan saya nak buat sebab dia orang tak ada kubur di Kahirah. Jadi saya kata tak apa, saya bertanya dengan kedutaan kalau boleh minta dikebumikan dalam kuburan Malaysia. Jadi kedutaan bagi masa tu tahun bila tu tahun 2006 2007 gitulah. Saya buka tu dalam 2 tahun selepas tu. Adakah dia orang tu? Mungkin dia seorang yang hafaz Quran. Ustazah ni dia hafizatul Quran, dan hari dia meninggal hari Jumaat. Dia meninggal nak ambil wudu, nak sembahyang Jumaat. Sembahyang Zuhur lah, dia orang perempuan tak sembahyang Jumaat lah. Tapi takdir Allah Ta'ala pun jadi gas dia gas ambubah, gas tong tu bocor. Jadi bila lama dalam bilik air sesak. Bila kawan buka tengok dia dah sesak nafas sangat lah. Dia bawa keluar tu meninggal. Adakah dia orangnya? Wallahualam. Atau sebelumnya? Mungkin juga. Tapi saya direzekikan Tuhan tengok jenazah tu depan mata. Jadi semua kawan-kawan yang tengok tu semua mengucapkan subhanallah, subhanallah. Sebab nampak kain kafan dia dah lusuh lah, sebab dah 2 tahun. Tapi jenazahnya masih kekal. Jadi memang ada orang yang jenazahnya tidak dimakan bumi. Antaranya jenazah para Nabi dan para Rasul. Antaranya Sayyidina Hamzah sendiri. Sayyidina Hamzah yang syahid di medan Uhud, apabila dalam tahun-tahun yang sebelum ni, apabila kuburnya bukan asal di situ, kuburnya tempat lain tapi dia dalam kawasan medan Uhud je lah. Bila turun hujan, menyebabkan akhirnya tanah tu terhakis, menyebabkan jenazah ni timbul. Air kuat sangat, akhirnya menyebabkan jenazah yang berada di bumi tu timbul. Dan dia orang boleh tahu lagi mana satu Sayyidina Hamzah, sebab nampak ada kesan kena belah perut. Bila ditarik tangan tu mancut dah aja. Sayyidina Hamzah antara yang tidak dimakan bumi. Dan itu yang disebut oleh baginda Nabi, orang yang mati syahid. Antaranya lagi Imam Ar-Ramli. Cuma saya tak pasti sama ada ayah ataupun anak, atau kedua-duanya sekali. Bila masjid Imam Ar-Ramli itu macam berlaku tanah runtuh ke macam mana something, akhirnya kubur tu pecah. Bila pecah, jenazah tu zahir Imam Ar-Ramli. Tak kisahlah kita ni jenazah kekal ke tak kekal ke, yang penting kita tu berkekalan dalam cinta Rasul. Saya salah. Allah. Okey, sabar. Jangan ada majzub lagi. Kalau start majzub ni susah kita. Baca hadis Allah itu je. Itu je uraian dia. Allah. Okey. Lepas tu Nabi SAW sebut lagi, kalaulah orang tahu apa yang ada pada tahjir, iaitu datang awal ke masjid. Tahjir iaitu datang sebelum waktu.
Ada kata Syekh Husni, ada juga para ulama yang menguraikan tahjid ni dengan maksud datang sebelum solat Jumaat. Tapi Syekh Husni memilih at-tahjid dengan maksud datang awal ke masjid pada mana-mana sembahyang. Sebelum azan. Kalau orang tahu apa yang ada pada tahjid, datang awal ke masjid, lastabaku ilaih, nescaya dia akan berlumba-lumba untuk datang awal ke masjid. Cuma saya peribadi, kita sendiri agak suka sebab kita di Mesir tu macam dengan kelas apa semua. Tapi mau tak mau kita kena ada perasaan ni, niat begini. Kalau ada tu peluang, berusaha untuk datang awal ke masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah. Atamah iaitu salat al-isya. Allah Ta'ala. Was-subhi, dan juga sembahyang subuh, la atauhuma walau habwa. Ay walau yasir ala batnihi. Walau ala yadayhi wa rijlaihi, kata Syekh Husni. Habwa ni mengesot dah, menjulur gitu, maknanya merangkak, jalan ikut perut. Maknanya sampai tahap begitu pun dia akan untuk menunaikan sembahyang isyak dan subuh secara berjemaah di masjid. Dan kita semua tahu kan, orang yang sembahyang subuh berjemaah dan sembahyang isyak berjemaah, Allah memberikan kepada dia pahala seperti dia mendirikan qiyamul lail sepanjang malam, yang kita memang takkan mampu nak buat. Start pada isyak, tak tidur langsung sampai ke subuh beribadah. Payah kita nak buat. Tapi nak katanya Allah SWT muliakan umat Nabi Muhammad ini dengan sebab Nabinya, maka diberikan ganjaran sedemikian sekali. Okey. Jadi hadis ini, kalau kita pasal buku ni bermula dengan wahyu, berakhir dengan ke syurga. Di tengah-tengahnya semua beberapa perkara-perkara yang dipilih oleh Sayyidina Imam bin Abi Jamrah nak menyatakan, okey, sila buat begini, sila buat begini. Sebab ini merupakan ibadah yang membawa kita kepada keridaan Allah Azza wa Jalla. Jam'un nihayah fi bad'il khairi wal ghayah. Orang Arab kadang-kadang menggunakan kalimah atamah dengan maksud sembahyang maghrib, dengan maksud maghrib, al-atamah. Cuma di sini dimaksudkan dengan atamah di sini adalah salatul isya. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Nabi menggunakan lafaz atamah di sini untuk menerangkan bahawa maksudnya adalah sembahyang isyak. Sebab orang Arab, kata Syekh Yusri, mereka menamakan sembahyang maghrib dengan isyak, dan mereka menamakan sembahyang isyak pula dengan atamah. Okey? Wa hadhihi tasmiyah makruhah kama qala Syekhna Taqi. Dan kadang-kadang diguna juga sembahyang isyak ni dengan al-isya al-akhirah. Sembahyang isyak kadang-kadang maghrib dinamakan al-isya, isyak pula al-isya al-akhirah, isyak yang terakhir. Jadi al-atamah di sini bermaksud sembahyang isyak lah, Solat di awal waktu bersama imam pertama ataupun solat di dalam waktu solat. Maksud dia mana? Maksud yang dapat seperti bangun malam, sembahyang berjemaah pada imam yang mula-mula tu, ataupun dalam sepanjang waktu solat tu, macam contoh maghrib dan masuk isyak, sepanjang waktu tu kita dapat pahala tu. Kalau ikut zahir hadis Rasulullah mengumumkan, tidak nyatakan mesti pada awal waktu. Jadi sedaya mungkin kita usaha untuk sembahyang di awal waktu lah. Tapi katakan contoh kita punya kelas lewat, kadang-kadang kita kelas kita start pada maghrib, santak sampai ke isyak, santak sampai kadang-kadang 2-3 jam lepas isyak habis. Okey, lepas tu pakat-pakat balik. Okey, sembahyang isyak berjemaah dengan niat, dengan harapan moga-moga kita juga termasuk. Sebab Nabi umumkan. Antara seronoknya kalam Nabi ni, baginda Nabi lebih suka mengumumkan, tidak meletakkan syarat-syarat tertentu. Sebab iza zadatil quyud qallal mawjud. Iza zadatil quyud qallal mawjud. Walakin iza qallatil quyud kasral mawjud. Jadi bila tidak diletakkan syarat, maka kita pakai secara umum dengan husnuzan kita bahawa Allah SWT memberikan apa yang kita fahami. Ana inda zanni abdi bi. Okey ke jawapan tu? Okey Terima kasih. Jangan bagi saya gelak Kalau saya dah gelak saya payah nak start Sabar. Ustaz Abbas, tolong.
Sebab kita nak khatam kitab ni. Wa anhu bihi an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam id sami'a jalabatan rijal falamma salla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila as-salah qala fala taf'alu idza ataytumus salata fa'alaykum bis-sakinah fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timmu. Jadi berlaku dalam masjid Nabi, subhanallah. Nak katanya para sahabat mempunyai kesungguhan untuk bersama dengan Nabi. Masing-masing merasakan ini satu kesungguhan. Jadi ketika kata Sayyidina Abu Qatadah, suatu kami sedang sembahyang bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi telah mendengar jalabah. Jalabah ni bunyi bising lah, bunyi kaki lah. Kalau yang dimasukkan dengan sini, jalabah di sini. Jalabah kalau kira-kira semata-mata bunyi bising. Tapi jalabah yang dimasukkan ni, tapak kaki orang berlari. Macam kita selalu dengar di masjid. Kita akan dengar suara ini sewaktu imam rokok. Bila merokok tu, itulah jalabah tu. Cuma, jalabah tu berlaku di zaman kita lah. Jadi, bila selesai Nabi sembahyang, Nabi kata, Masya nukum. Apa sal? Pakai hair orang Perak tu. Pakai hair. Qalu sta'jalna as-salah. Sta'jalna ila as-salah. Kami nak cepat untuk kami dapat masuk dalam sembahyang. Untuk dapat rakaat dengan Nabi lah. Lalu Nabi ajar para sahabat, fala taf'alu, jangan buat macam tu. Iza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Apabila kamu mendatangi sembahyang, hendaklah kamu bersikap tenang, punya ketenangan. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kerana sepanjang kita berjalan itu, kita sudah mendapat pahala sedang melakukan solat. Okey, sebab tu kita dah bergerak daripada rumah nak pergi ke masjid. Kenapa perlu sakinah? Kerana sebenarnya kita berada dalam hukum sembahyang dah, pahalanya. Sebab tu disebut oleh para fuqaha, apabila kita nak menuju ke masjid, jangan kita buat benda-benda abas. Masa tu lah nak korek hidung, masa tu nak korek telinga, masa tu lah nak garu sana garu sini. Tak habis kitab ni. Okey. Sehingga disebut oleh para ulama, tasbih juga isbiru ana ta'if ana qalbi raqiq. Sehingga tasbih juga dimakruhkan sewaktu kita berjalan. Tapi kata para ulama, tasbih ini tidak menjadi makruh selepas sembahyang. Sebab tu kita jumpa hadis yang kita dah baca petang tadi, Nabi buat begini. Sebab Nabi telah selesai sembahyang. Tasbih ni dia menunjukkan seakan perbuatan sia-sia. Tak ada ni. Tapi ada hadis al-musyabakah. Man syabakani aw syabaka man syabakani ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah. Ada hadis musyabakah dipanggil al-musalsal bil musyabakah. Kita buat tangan kita begitu, kawan kita buat begini. Lepas tu kita dengan riwayat ni baca hadis tu lah. Okey. Al-musyabakah. Jadi kalau berjalan nak pergi sembahyang tak dituntut buat begini. Tapi kalau saya saja nak buat tak apalah. Kalau kita dah relax tak ada masalah. Tapi sebagai ulama hatta apa? Sekali itu saya dalam majlis Fadilatul Syekh Sa'ad Jawish hafizahullah, ada satu orang dia buat tangan begitu. Cucunya tak silap buat tangan begitu. Saya kata, ya hul yadak. Supaya jangan buat begitu. Sebab di sini seakan-akan dia di sisi sebagai masyarakat kita buat tangan begini macam apa benda tu jadi apa, bukan benda yang bersifat menggembirakan, macam benda tu diikat. Macam benda tu macam ada masalah. Jadi minta tangan buat begini. Sebagai ulama tak bagi juga buat begini. Tapi dari segi hukum fiqahnya, dimakruh sebab tu nak pergi menunaikan solat. Ataupun dalam masjid nak tunggu sembahyang, masa itulah nak buat begini. Sedap petah-petahkan tangan. Itu semua tak dituntut sebab dia dianggap benda yang tidak sesuai. Sebab orang itu pada hukum sembahyang. Fala taf'alu idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Senang. Apa yang kamu dapat, maka sembahyanglah. Kalau kamu dapat penuh dengan imam, berjalan-jalan imam tak rokok lagi, okey, teruskan. Tapi kalau kamu sampai-sampai imam dah rokok dan tak sempat nak tumakninah dengan rokok dengan imam, lepas imam bagi salam nanti, sambunglah sembahyangnya, tambahlah yang berbaki. Jadi tak perlu kelang kabut. Dan kita memang perasan hatta di mana-mana tempat pun, dia masih imam nak rokok tu lah, masa tu masing-masing jadi
Johan dalam larian maraton. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, hadis ini menunjukkan agama Islam ni agama yang mudah, ya. Agama yang mudah. Tidak ada padanya unsur melampau-lampau. Bila berjalan bisakinah, kata baginda Syekh Yusri hafizahullah, al-hirs tu kesungguhan itu fil qalb wal himmah la bil jasad. Jadi bila kita kesungguhan itu pada hati kita, bukan dengan jasad kita. Maksud dia kalau kita berlari bersungguh sekalipun, dia akan menyebabkan kalau kita berjalan contoh kita berlari, apa yang akan berlaku? Masa tu nak angkat takut tu, dihilang dia punya sakinah dan semayang sebab kita dah letih, ya. Jadi kata Syekh Yusri hafizahullah subhanahu wa taala, wa hadzal hadis fi ma ma'na yadullu ala yusri dinil Islam wal hirs yakunu bil himmah wal qalb la bil jasad al mutaharrik zahira wa amma sakinah fa bil a'dha' al jasadiyah al zahirah. Okey. Himmah itu dengan hati, manakala sakinah tu dengan jasad. Jadi kita berjalan tu dalam keadaan tidak berjalan dengan tangan begitu, itu nampak tidak ada sakinah, ya. Jadi kesungguhan kita pada hati, semangat kita nak melakukan solat itu tempatnya di hati. Okey, apa kesan dia? Kesan dia akan zahir pada anggota, ya. Kita akan tenang, ya. Tidak gelojoh, tidak kelang kabut. Okey, kata Syekh Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang seterusnya, wa anhu bihi an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Apabila salat sudah didirikan, maksud sudah diiqamatkan, maka janganlah kamu bangun sehingga kamu melihat saya. Ini pada zaman baginda Rasulullah SAW, Nabi akan keluar daripada rumah Nabi, kan? Kalau kita masuk masjid Nabi tu dalam kawasan Raudhah sampai serik ke depan sana, sampai lahat masjid tu. Okey, dalam kawasan makam Nabi, ke belakang tu semua adalah rumah Nabi. Jadi Sayyidina Bilal azan tak minta izin Rasulullah, bila masuk waktu azan terus. Tapi bila Sayyidina Bilal akan qomat, setelah beliau tanya Nabi, Rasulullah nak qomat sekarang ke? Nabi kata okey, sila qomat. Jadi bila Sayyidina Bilal qomat, bila kita diminta untuk berdiri, para sahabat ketika itu bila mereka diminta untuk berdiri sebab masing-masing tengah duduk tunggu qomat. Okey, kata Rasulullah SAW sebut, fala taqumu hatta tarawni. Janganlah kamu bangun sehingga kamu melihat saya telah keluar daripada rumah. Sebab mana tahu, walaupun Sayyidina Bilal tanya Rasulullah, saya nak qomat sekarang, Nabi kata silakan contoh. Tiba-tiba di saat itu berlaku benda-benda yang tak diduga, turun wahyu ke, ataupun Nabi nak qada hajat ke. Jadi kalau dah semua berdiri, betul Nabi lambat keluar, dia akan memberi kepada masyaqqah, memberi kesusahan kepada para sahabat. Jadi sebab itu Nabi kata fala taqumu hatta tarawni wa alaikum as-sakinatu wal waqar. Ke atas kamu hendaklah ada as-sakinah dan juga al-waqar. Maknanya suasana cara kita nak berdiri sembahyang tu nampak keterangan, bukan kelang kabut, bukan merimaskan, Dia perlu kepada as-sakinah wal waqar. Sebab memang sifat kita, sifat orang mukmin begitu, dia sakinah. Dia tak gelojoh, dia tak kelang kabut, dia tenang. Okey, Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi ketika menguraikan hadis ini menyatakan berlaku khilaf sikitlah dari segi perbahasan fiqh. Bilakah seseorang itu akan bangun suatu qomat? Nak bangun masa bila? Dalam mazhab Syafi'i kita akan bangun bila? Tidak. Setelah habis iqamah. La ilaha illallah baru kita bangun. Tapi kalau buat begitu nampak benar kita macam tak nak sembahyang. Hatta uruf masyarakat pun orang tak perasan, dia tak pegang tu. Saya kadang pernah buat orang pakai tu. Ini orang dah berdiri dia duduk ni. Tapi dia tak boleh kata apa dah sebab saya ustaz kan. Kalau boleh siarah kan. Dia tak kata apalah kan. Dia cakap lebih, keluarlah hadisnya konon lah kan. Okey. Okey, gelak boleh tapi jangan terlalu dia sebab kalau saya tercuit hati-hati payah nak berhenti itu masalah saya. Pernah saya dengan Ustaz Nazul menghurai satu benda, tengah-tengah dia hurai tu saya tanya satu soalan, Ustaz Nazul jawab begitu lucu.
dekat 5 minit saya tak boleh berhenti Dalam keadaan saya kena bercakap lepas tu 5 minit saya tak boleh berhenti tu kelebihan Ustaz Azhar, dia boleh sebut ucapan lucu dan dia tak terkesan. Tu kelebihan Ustaz Azhar. Saya pula tak boleh. Kalau saya dah lucu, pernah sekali bergaji dengan Syekh Syed Syantun baca tentang tajuk ni tentang jenazah Ada satu benda saya tanya soalan, saya dah terlupa soalan apa tanya. Masa tu tak silapnya di ruang selepas daripada Atrak tu yang Abbasiyah ruang Abbasiyah. Saya tanya satu soalan macam mana tak? Saya jawab dan bagi saya sangat lucu. Akhirnya saya ketawa tak berhenti. Sampai saya kata kepada orang lain, biarkan dia sampai dia tenang. Jadi saya teruskan mengajar dan kadang saya ketawa seorang-seorang. Tak boleh berhenti, betul. Jadi jangan sampai saya sampai ke tahap itu. Sekarang mesti boleh tahan lagi Kalau Hambali pula, kata Fadilatul Syekh Husri, Hambali dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka akan berdiri sewaktu Mukim Bilal yang qamat tu menyebut qad qamatis salah. Maka ketika itu mereka berdiri. Tapi subhanallah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah lain terus. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bila orang yang qamat tu, bila sampai qad qamatis salah, imam angkat takbir tu, Allahu akbar. Dah qad qamatis salah. Kefahaman mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah, ketika si Bilal tu sebut qad qamatis salah, masa imam pun Allahu akbar, makmum yang lain pun Allahu akbar. Bilal dia sambung Allah, dia pun sambunglah dia punya qamat yang berbaki itu dia punya perbezaan Kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, setelah qamat habis. Jadi kena tinggalkan tempat kosong untuk Bilal tu macam mana? Bilal kalau nak kira-kira kesian kat dia lah kalau tak ada tempat. Kesian kat dia kan. Tapi di Mesir banyak berlaku kan. Kesian dia. Noyak lah Ustaz, noyak. Allah. Okey. Maliki. Mazhab Maliki yang mengatakan pada qamatus salah. Sama dengan Nabi. Sorry, Maliki Syekh tak sebut ke sini Dia sebut Hanafi dengan Hanbali. Saya tak tahu mazhab Maliki, tanya orang mazhab Maliki lah. Okey. Tapi kalau di Malaysia pengamalannya setelah disebut qamatus salah. Bila disebut qad, orang pakat bangun. Ni saya tak langsung, kita dalam isu tu kita yang terpakainya di Malaysia tu nampaknya pada pendapat mazhab Imam Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, kita baca hadis yang seterusnya. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu fasawwa an-nasu sufufahum fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fataqaddama wa huwa junubun thumma qala ala makanikum faraja'a faghtasal thumma kharaja wa ra'suhu yaqturu ma'a fasalla bihim. Ini satu situasi yang pernah berlaku pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada sembahyang subuh solat telah pun didirikan, lalu manusia pun dah dalam saf elok dah. Lalu Nabi pun keluar daripada rumah baginda Nabi, dan Nabi pun terus ke hadapan di tempat imam. Dalam keadaan baginda ketika itu sedang berjunub. Nabi terlupa yang Nabi belum lagi mandi junub. Allah takdirkan Allah takdirkan supaya kita dapat belajar hukum dari baginda Nabi. Kelupaan pada baginda Nabi itu merupakan satu manqabah pada Rasulullah. Dengan sebab Nabi lupa, kita tahu apa yang akan berlaku kalau berlaku pada kita. Jadi summa qala ala makanikum. Dah semua dah berdiri, Nabi nak start kat takbir, terus Nabi pusing ke belakang, Nabi kata ala makanikum. Semua berdiri tetap di tempat. Lepas tu Nabi pun balik ke rumah. Nabi balik ke rumah, Nabi mandi. Bila Nabi mandi, sebab tu Nabi keluar terus dan terus pergi ke tempat imam dan terus mendirikan solat. Okey. Dalam sebahagian riwayat yang lain,
dalam hadis yang sedang kita baca ini, Rasulullah zahirnya belum angkat takbir lagi. Dalam sebagian hadis Nabi dah angkat takbir. Dah angkat takbir, para sahabat pun dah start sembahyang dengan Nabi. Nabi pusing belakang, Nabi buat isyarat supaya semua tunggu. Nabi balik ke rumah, Nabi mandi. Nabi keluar balik, Nabi terus pergi ke tempat imam, Nabi buat angkat takbir dan teruskan sembahyang. Para sahabat berdiri. Okey, di sini ada sedikit perbahasan fiqh. Apabila kita menyangka imam itu adalah tahir dari sebarang hadas kecil dan besar, maka sembahyang kita sah. Walaupun realitinya sembahyang dia tak sah. Contoh macam katakan dalam isu ni, katakan satu orang dia jadi imam dan pernah berlaku pada diri saya. Saya jadi imam sembahyang zuhur atau asar kat tempat saya di Bukit Beruntung, Bukit Sentosa. Setelah 2 rakaat kot, ke rakaat pertama Syakarawi, saya baru teringat saya tak ada ambil wuduk. Saya tak berwuduk punya. Jadi saya tak sebutlah kepada pakcik, okey pakcik stay Okay, sabar. Saya terus pergi ke tempat wuduk. Saya tak sebut sebab saya takut nanti pakcik-pakcik tak tahu buat macam mana. Sebab biasanya bila jadi begitu, apa yang akan berlaku? Orang belakang akan ke depan. Itu yang biasa. Kalau saya kata pakcik semua stay, jadi kan semua tak tahu buat apa. Okey, katakan dalam berlaku isu tu, okey, semayang pakcik ni macam mana? Atau contoh dalam biasa kita dengar kadang orang semayang, habis semayang, imam tu pun yang tak berwuduk. Ya, semayang kita sah ke tak sah? Kita sebagai makmum sah. Kerana i'tiqad makmum semayang si imam tadi sah. Walaupun dia tahu selepas habis semayang. Tapi kalau tengah semayang, dia dengar imam tu berhadas, tanpa sebarang bunyi, jangan dibunyikan di sini. Dan ataupun dia contoh dia dalam semayang dia tengok apa imam punya kain koyak ataupun bernajis. Dia kata tak apa, teruslah. Dia teruskan semayang keadaan dia sudah tahu imam tu punya semayang tak sah, maka ketika itu batal semayang si makmum. Jadi dalam hadis ini, kalau ikut dalam hadis ini tak ada masalah lah, sebab kalau ikut zahirnya sebelum Nabi angkat takbir. Tapi dalam sebahagian riwayat, itu yang boleh keluar tu, tak silap saya hadis Imam Abu Daud yang menceritakan Nabi sudah angkat takbir. Kalau tak silapnya dalam Sunan Abi Daud. Kisah yang Nabi dah angkat takbir, lepas tu Nabi baru tengok Nabi belum lagi mandi junub. Jadi makmum tunggu. Jadi sini menunjukkan sembahyang makmum sah. Walaupun sembahyang imam yang berjunub tak sah. Tapi disebabkan si makmum tak tahu, junub bukan benda yang zahir. Begitu juga sama ada wudu atau tidak. Jadi ketika itu atas dasar agama kita mudah dan benda nak tahu imam tu berjunub atau tidak, takkan kita, imam tak tahu ni subuh ni imam macam mana, okey ke? Ke dah mandi ke? Ya, dia tak bagi nak tanya macam tu kan. Jadi atas dasar itu sembahyang makmum sah apabila dia beriktikad yang imam dia tidak berhadas. Dan kita memanglah bila imam dah ke depan takkan dia berhadas kot, itu yang kita faham. Okey. Jadi sah. Jadi okey, apa yang akan berlaku bila katakan dalam situasi, katakan kita dah tahu hukum, tengah kita sembahyang tiba-tiba si imam dia terlupa ambil wuduk atau dia berhadas besar. Dia pusing ke belakang, dia kata semua stay di tempat masing-masing. Dia pergi lari ambil wuduk. Makmum nak niat apa satu? Makmum ketika itu kena niat mufarakah. Sebab kalau dia kata kita masih mengikut imam, mana pergi imam dah tak ada. Imam dah apa? Dah berwuduk. Jadi dah tak ada imam. Jadi masing-masing ketika itu berniat dia sembahyang seorang-seorang. Bila imam masuk balik, imam kat takbir, apa yang makmum kena buat? Okey, sekarang saya ikut imam. Sekarang saya mengikut imam. Jadi tak disyaratkan mengikut imam mesti pada awal sembahyang. Hatta kita sendiri pun, contoh kita sembahyang seorang-seorang. Tiba-tiba kita tengok depan kita ada jemaah. Kita ni sembahyang seorang-seorang. Okey, boleh kita niat? Okey, sekarang saya ikut dia. Tak ada masalah. Tak disyaratkan berniat makmum itu pada awal solat. Dan niat mufarakah tu tak perlu buat rukun baru macam tetap dengan rukun yang. Kalau dia contoh soalan yang baik. Kalau si makmum tadi dia sembahyang seorang-seorang dan dia tidak tunggu imam. Dia pun rokok tidak macam biasa. Elok dia rakaat kedua, imam datang masuk. Kata ikut. Jadi macam mana? Nanti bila imam di rakaat yang ketiga, dia di rakaat yang keempat. Imam katakan sembahyang maghrib, sembahyang zuhur.
Bila imam rakaat yang keempat, dia nak naik ke ni imam? Kalau dia naik, batas sembahyang dia. Sebab dia sudah sembahyang 5 rakaat. Jadi dia buat macam mana? Ketika tu dia ada 2 option. Dia ada dua option. Betul cara sebut tu Kerak nafi'nya betul. Option. Sama ada dia ketika imam bangun untuk rakaat yang keempat bagi imam, dan dia sebenarnya kalau dia bangun naik rakaat kelima, jadi si makmum ketika itu sama ada imam bangun dan dia terus syahadah tasyahud, dan dia niat dia memutuskan dia mufarakahkan imam. Dia sembahyang seorang-seorang lah. Atau dia duduk tahiyat akhir, dia tunggu sampai imam tahiyat akhir, tapi dia tak naik lah. Jadi imam naik rakaat keempat, si makmum stay. Bacalah doa apa semua kan. Masa dia duduk tahiyat tu, imam rokok dia tahiyat lagi, imam i'tidal dia tahiyat lagi, imam sujud dia tahiyat lagi. Akhirnya imam pun tahiyat. Okey, dia pun stay tunggu, imam bagi salam, dia bagi salam. Yang ni yang terbaik sekali. Ini yang terbaik sekali iaitu dia bagi salam sekali dengan imam Dia kan niat makmum kan tak disyaratkan ketika takbir kan. Ya. Jadi kalau katanya contoh dia lambat, imam dah, dia kata solat maghrib, imam dah habis rakaat pertama, dah bangun rakaat kedua. Jadi makmum baru datang. Okey. Dia angkat takbir, dia tak niat ikut imam lagi. Okey. So dia solat satu rakaat pertama tu, dia solat sendiri tu. Itu bila rakaat kedua baru dia ikut imam. Tu dia ikut sampai salam dengan imam. Jadi Boleh tak? boleh. Tapi bukan itu yang terbaik. Sepatutnya dia terus ikut imam. Macam yang Ustaz Taki tu, yang soalan Ustaz Taki tadi, dia dah tahu alamak imam dah rakaat kedua. Jadi dia pun cepat-cepat dia sembahyang seorang-seorang rakaat pertama supaya dia sempat masuk ke rakaat kedua dan imam masih di rakaat kedua. Supaya dia nak bagi salam dengan imam. Boleh tak begitu? Tak ada masalah. Dari segi fiqahnya tidaklah sembahyang itu bermasalah. Cuma mana yang terbaik? Semestinya yang terbaik sebagaimana yang kita belajar. Rata-rata imam ni kita terus ikut. Sebab kita daripada awal lagi kita sudah sembahyang bermakmumkan si imam. Jadi kalau orang yang sembahyang style macam Ustaz Taki sebut tadi, dia kurang pahala, dia tak dapat daripada awal pahala jemaah. Ustaz yang tadi ada saya kata kalau yang imam keluar pergi ambil wudu, makmum semua kena niat mufarakah. Yalah, kalau dia niat dia ikut imam, mana ada imam situ? Batal sembahyang dia. Tapi kenapa waktu tahiyat akhir tu Ustaz, imam bangun, makmum stay dalam tasyahud? Sebab dia masih lagi mengikut imam. Ketika imam bangun untuk rakaat keempat, dalam masa yang sama makmum ketika itu sudah pun berada di rakaat keempat, dia masih lagi dianggap mengikut imam. Cuma dia tidak boleh mengikut pergerakan imam. Dia masih lagi makmum kepada si imam, tapi dia tidak boleh mengikut pergerakan imam kerana ada mani'. Mani' dia apa? Sebab sembahyang tu 4 rakaat. Kalau tidak kena mani' tu, dia kena ikut. Oleh kerana sudah ada mani', maka mani' itu menghalang dia daripada mengikut imam. Jadi dalam masa yang sama dia dianggap masih mengikut imam. Mengikut imam dari segi niat, tidak dari segi pergerakan. Okey, jawapan tu. Betul, dia jelaskan. Okey, macam mana? Kayak masalah dia imam keluar pergi wudu, dia masih niat ikut imam tapi dia tak ikut pergerakan. Tak boleh sebab imam dah tak ada. Imam Memang dah tak ada imam. Macam yang soalan tadi memang ada imam. Cuma imam tu tidak sama pergerakan dengan, tidak sama rakaat dengan makmum. Ustaz, adakah kisah ni khas untuk Nabi saja ataupun macam kita? Contoh kalau imam dah keluar, lepas tu mesti orang yang makmum tu akan nak jadi imam. Jadi ataupun ni kisah ni untuk khas untuk Nabi sebab Nabi kalau ada Nabi keluar, jadi kena tunggu Nabi juga. Tak boleh orang lain nak jadi imam. Tidak, fuqaha kita tidak mengkhususkannya untuk Rasul. Bila dah berlaku isu begini, fuqaha kita kata okey, sembahyang sah dan boleh kita buat begitu. Cuma macam saya sebut tadi lah, kebiasaan masyarakat kita dia tak buat begitu. Jadi mudahnya bila dah imam keluar, khalas lah, jadi orang belakang imam lah naik ke depan. Boleh juga kan, seorang jadi imam. Jadi sembahyang pun diteruskan, tak perlu dia naik mufarakah tu. Tapi kalau dah semua pakat tu hukum, semua dah kata dah, jadi apa pun kami tak mau ada imam dia. Je lah imam kami dunia akhirat. Sayang dia dengan imam dia tu. Imam dia pun keluar, okey, tunggu lah, stay. Sebab gaji imam dah dibayar. Gaji imam dah Ah, dibayar. tak tahu lah tu kalau imam tu dah, dia kata kalau imam tak jadi imam potong gaji ya. Itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Dia kalau imam
Kalau mana pergi makmum yang datang ke depan, kita pun dia wajib mufaraqah dan dia tajidid niat imam baru. Macam mana akhi? Dia cakap imam dah pergi Ambil uduk atau mandi junub, okey. Lepas tu makmum daripada belakang pergi ke depan ganti imam. Okey. Ketika itu makmum lain kena tukar niat imam. Tak perlu. Tak perlu sebab dia bukannya berlaku setengah masa yang panjang. Maksudnya dia perlu daripada ikut imam tu saja aku menjadi makmum imam baru situ. Tak ada. Tak ada. Makmum tu kena niat imam. Makmum tu kena niat imam. Makmum yang menjadikan dirinya sebagai imam tu. Kalau dia pula tak niat, dia sembahyang seorang-seorang. Makmum kena niat imam. Okey, kalau dia niat sembahyang seorang-seorang, dia ke depan tapi dia niat seorang-seorang. Sah sembahyang dia? Sah sembahyang dia. Sah sembahyang dia, tapi dia rugi. Orang lain semua dapat pahala Jumaat, si imam tak dapat. Okey? Si imam tak dapat Tapi biasa kalau ke depan dia akan niat jadi imam lah. Makmum pula wajib niat sebagai makmum. Kalau makmum tak niat sebagai makmum boleh dia mufaraqah lah. Tapi kalau dia tak dia kata aku sekarang ni aku dah mufaraqah. Tapi nanti kalau nampak sembahyang seorang-seorang malu lah kan. Jadi dia follow tapi dia tak ikut, tapi dia follow. Dia tak akan rokok, dia saja baca panjang. Bila nak rokok imam ni tak habis dua muka surat dah baca ni, tahulah habis kan. Imam rokok dia pun rokok. Bila ni nak bangun? Bukan kebetulan. Kalau kebetulan lain. Ini dia memang tak akan bergerak melainkan sebab dia segan. Nanti orang nampak dia mufaraqahan, bukan jemaah kan. Jadi tak mahu benda gitu. Sah ke sembahyang dia? Batal sembahyang dia. Sebab dia mengikat sembahyang dia dengan bukan imam dia. Sebab dia tak niat itu imam dia. Dan benda ni berlaku kepada saya sendiri. Sebab tu di rumah Selangor ada seorang sahabat kita dia jadi imam. Kebetulan dia tak mampu nak sebut huruf ra'. Saya pun tak tahu kan. Kita bukan orang tempatan di rumah Selangor tu. Jadi bila dah selesai kelas, saya kata fadal menawas semua dia jadi imam lah kan. Hormat orang tempatan lah. Jadi ada seorang sahabat kita di Selangor, dia pun jadi imam. Okeylah. Dia start sembahyang, saya dengar dia punya ra' tu red. Saya perhati lagi kot saya dengar. Rupanya betul, dia masalah dia. Lepas habis sembahyang saya tanya dia memang akhir tak boleh sebut ra', dia dulu kita tak boleh sebut ra'. Ada orang itu ra' jadi red. Ra' Ar-Rahmanir Rahim dia tak boleh sebut. Dia ada masalah di lidah dia. Dia kata daripada kecil dia dah usaha tapi tak boleh. Jadi saya kata kat dia, selepas ni akhir tak boleh jadi imam. Boleh jadi imam sekiranya makmum pun tak boleh sebut ra' juga. Di segi pasal fiqh begitu. Kalau imam satu kampung tu memang geng-geng tak boleh sebut ra', okey. Bolehlah. Dah kita semua sama kan. Jadi seorang yang imam dengan makmum semua Ar-Rahmanir Rahim semua begitu Okey, dia tak salah dia sebab dia masalah memang dia ni. Cuma masa dia jadi imam tu saya mufaraqah terus. Jadi saya pun sembahyang seorang-seorang dan saya tak boleh ikat sembahyang saya dengan dia. Jadi memang lari terus lah. Lepas habis sembahyang semua pakat tengok saya. Lepas tu pas saya jumpa imam tu saya kata akhi dari segi hukum akhi lepas ni tak jadi imam. Melainkan kalau anda kata makmum pun tak boleh sebut juga. Dia kata okey tak apa, selesailah. Lepas tu orang pakat tanya, Ustaz kami tadi perasan dia sebut ra' tu. Jadi kami ikut je dah, batal lah sembahyang. Itulah itu jawapan ni senang, batal lah sembahyang. Sembahyang sekali lagi lah. Ada soalan lain? Oh banyaknya. Walaupun dengan isteri dia tidak menjadi imam. Kalau dengan isteri dia pun sekali pun. Walaupun dia sayang isteri dia. Tapi ra' tu tak boleh sebut. Dia kena usaha lah, dia kena belajar lah. Tapi masalah ni kalau isu dia macam lidah dia pendek ke something gitulah. Ya. Semoga Allah memberikan kepadanya kekuatan dan kesungguhan. Tadi masalah kalau makmum nampak imam macam nak patah solat dia wajib mufaraqah. Bila wajib mufaraqah, wajib tak dia bagi tahu imam yang dia ni dah tak patah solat? Dia bagi tahu atas rasa ni lah. Yalah dia bagi tahu lepas tu sebab atas rasa mungkin imam tak perasan. Ketika solat tu. Macam dia beritahu? Subhanallah. Macam dia sudah imam. Allah. Baik kalau dia ketika yalah kalau dia bagi tahu dia macam ni sebab subhanallah. Hantar mesej. Tak faham. Tak faham. Melainkan kalau dia ke depan terus. Dia ke depan terus. Kalau imam tu yalah, tapi mungkin imam tu kenapa ni nak menampak jawatan. Susah kan tu kan. Okey. Tak wajib begitu lah nak bagi tahu. Sila lepas habis sembahyang semualah. Okey. Okey selesai ya.
tahu hukum tentang orang tu sebut roh, kita tetap ikut juga Batas sembahyang kita. pada yang itu. Jadi kita kena kodok. Ya. Sebab sembahyang kita tak sah. Sembahyang kita tak sah. Dia kadang-kadang berlaku di imam-imam kampung. Kita balik kampung, dalam masa yang sama imam tu tak boleh sebut huruf ra ataupun dia bacaan Al-Fatihah di sini dia tak mampu betul. Dia kalau andai kata bacaan dia tu ialah dia salah tapi masih lagi tidak bercanggah dengan hukum Fatihah tu tak apa. Contoh kalau dia sebut Ar-Rahmanur Rahim, masih lagi sah sembahyang tu. Yang ni perinciannya dalam kitab-kitab fiqh lah. Tapi kalau andai kata dia menyebut benda yang membatalkan sembahyang, membatalkan sebab Fatihah dia tidak sah di sisi mazhab kita, maka ketika itu dia tak boleh kita ikut dia. Tak boleh kita ikut sembahyang dia. Dia kata macam tu, kita sembahyang seorang-seorang lah. Itu cara. Atau kita cari dari imam tempat lain. Tapi tak perlulah kita pakcik biasa jadi imam. Kalau kita dengan dia okey tak ada masalah. Kalau tidak jadi isu lah. Sok khabar gaduh dengan pakcik tu. Kalau contoh dalam solat macam zuhur dengan asar tak perlu nak. Okey, kalau zuhur dengan asar tak ada masalah sebab kita tak zahir dia punya bacaan dia. Ustaz, dia yang ni jumhur ulama kata kalau dia baca tak betul kau tak boleh ikut. Saya tak tahu mazhab lain. Saya belajarnya mazhab Syafi'i, jadi dari segi perbahasan Syafi'inya begitu. Adapun mazhab lain tu saya tak tahu. Depan okey? Kan kalau dekat mazhab kita kan bismillah tu salah satu dari ayat Fatihah kan. Contoh kalau sebagai imam kat Mesir dia tak baca bismillah. Itu kan tak sah daripada Okey, berlaku Bismillah tu sama ada ia ayat pada Al-Fatihah ataupun tidak memang khilaf di kalangan para ulama. Mazhab kita berpendapat dengan Bismillah itu merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Tapi dalam masalah mazhab lain berpendapat Bismillah itu bukan ayat dalam Al-Fatihah. Jadi oleh kerana masalah yang masyhur, bila kita jadi makmum, imam tak baca Bismillah. Macam dia kata di Masjidil Haram. Kadang-kadang saya perasan di imam dia sebut kat Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kita tak dengar langsung. Tiba-tiba tu Alhamdulillah. Macam di Mesir contoh. Tiba-tiba Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak baca Bismillah tu. Jadi macam mana kita si makmum yang Syafi'i ni? Jadi fuqaha kita sendiri ada dua pendapat dalam masalah ni. Ada yang mengatakan al-mu'tabar salatul makmum la salatul imam. Maknanya apabila makmum al-mu'tabar wal makmum lal imam. Maksudnya apabila bagi makmum sembahyang si imam tu tak sah sebab tak baca Fatihah, maka dia tak boleh ikut. Namun yang dipegang oleh guru-guru kita mengatakan bahawa sembahyang si makmum sah kerana atas dasar i'tiqad si imam. Sebab imam tu dia sembahyang kadang dia beriktikad sembahyang dia sah. Kan? Dia tak baca bismillah sebab dia kata bismillah bukan ayat Quran, bukan ayat surah Fatihah. Jadi oleh kerana i'tiqad imam sembahyangnya sah, maka sembahyang makmum juga akan sah juga. Jadi tak ada masalah untuk kita ikut. Dan ini yang banyak dipegang oleh ulama-ulama kita. Pun begitu, pendapat muktamad dalam mazhab kita yang sebaliknya. Kalau ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i, al-mu'tabar i'tiqadul makmum la i'tiqadul imam. Jadi kalau si makmum sudah beriktikad sembahyang imam tak sah, sebab dia tak baca bismillah, maka tak boleh si makmum ikut sembahyang si imam tadi. Itu dari segi mu'tamad mazhab kita begitu. Namun yang difatwakan oleh ulama-ulama kita adalah yang kedua. Memang yang difatwakan bukan pendapat mu'tamad. Atas dasar untuk inilah untuk masalah ittifaqul ummah. Tu lagi macam makmum Syafi'i, dia jauh sunuzon lah, mungkin baca slow, tak dengar. Ya mungkin. Walaupun dia memang tak dengar langsung, tapi dia jauh sunuzon. Dia sunuzon. Because yalah mungkin jugalah. Kira etikat makmum kira kira betul lah. Saya tak tahu. Tapi dari segi mudahnya memang akan berlaku khilaf masalah ni dan memang ada yang mengatakan sembahyang tu sah. Wa idza tulina bi syai'in falyuqallid man ajaz. InsyaAllah sembahyang kita semua sah bismillah. Jangan takut Dia ikhtilaf fuqaha ni atas dasar kerana masing-masing mencari kebenaran yang diinginkan oleh Allah berdasarkan kemampuan ilmu masing-masing. Namun dari segi fatwa kita boleh bersifat lebih luas. Sebab tu kadang-kadang yang difatwakan bukan muktamad pun kadang-kadang ada. Contoh dalam mazhab Syafi'i kita pendapat muktamad wajib orang perempuan memakai burdah. Walaupun dia tak lawa. Walaupun dia tak lawa sekalipun, kita tengok dia pun yalah khair walaupun saya. Wajib dia pakai burdah. Kalau dia lawa tu lain ceritalah. Lawa sampai orang pun jadi terbayang-bayang, tak tentu hala kan. Tengok dia
Dalam muktamad mazhab kita, hatta dia tak lawa pun dia wajib pakai budah. Okey, apa yang difatwakan oleh ustaz-ustaz kita di Malaysia? Pakcik kalau tak pakai budah, berdosa pakcik masuk neraka? Tak. Ya, sebab kita fatwakan okey, wajah bukan aurat. Sebab apa? Sebab pendapat ini yang lebih mudah bagi masyarakat. Jelas Okey, kita masuk pada hadis yang seterusnya. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. Hadis yang masyhur 7 golongan yang dinaungi dengan naungan arash. Kalau kita baca hadis-hadis yang lain, bukan 7 ni saja, tapi dalam hadis ini disebut 7 secara serentak. Kalau kita baca hadis-hadis yang lain, di sana juga ada beberapa perbuatan lain yang juga termasuk di kalangan orang yang akan dinaungi di bawah arasy Allah. Nabi sebut 7 orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, mendapat naungan arasy sebab hari itu hari yang sangat terik. Jadi arasy Allah tu berbayang. Lalu orang mukmin akan terkena bayang arash. Lalu dia tidak terkena panas terik matahari pada hari tersebut. Yang pertama, imam yang adil. Jadi imam yang adil maknanya imam kerajaan ataupun pemimpin yang tidak menzalimi rakyat dia. Jadi pemimpin yang tidak menzalimi rakyatnya, dia termasuk di kalangan orang yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya dia tidak menzalimi rakyat dia kerana dia takut kepada Allah. Kata Syekh Husri, dia tidak menzalimi rakyat dia kerana dia takut kepada Allah. Jadi ini dipanggil sebagai imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang dia membesar di dalam beribadat kepada Allah. Sebab orang muda biasanya tak nak taat. Tiba-tiba dia mukhalafah dengan hawa nafsu dia. Walaupun dia muda tapi dia taat, orang ini mendapat keistimewaan di akhirat kelak. Moga-moga Allah jadikan kita masuk di kalangan pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, lelaki, begitu juga perempuan disebut rajul di sini maknanya mukallaf. Cuma biasa disebut rajul tu kerana ar-rajul tu adalah simbol kepada taklif. Sebab biasanya hukum hakam ni kena kepada orang lelaki. Tapi ada juga hukum hakam tak kena kepada orang perempuan. Sebab itu ar-rajul yang dimasukkan di sini adalah simbol kepada taklif, mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang lelaki, begitu juga orang perempuan yang jantung dia, terjemah tu jantung lah, qalbun maksud jantung. Jantung dia itu terikat di masjid. Jantung dia terikat di masjid. Tak ada satu muda. Tak disebut syab, dia sebut mana-mana orang yang jantung dia tu terikat di masjid. Maksudnya jantung dia bukan dalam badan tapi di masjid. Macam mana tu? Majaz. Jadi berlaku pada hadis ini majaz. Seakan-akan kalau orang belah dada dia tak ada jantung. Dia jantung kat masjid tinggal. Maknanya dia punya otak dia sentiasa melazimi sembahyang berjemaah di masjid. Masuk perempuan. Sebab kalimat ar-rajul di sini walaupun sebut rajul tapi dimasukkan sini ai mukallaf. Sawaun kana rajulan am imra'atan. Macam perempuan tu Ustaz? Macam perempuan? Perempuan? Dia kata mu'alakum bil masajid. Sedangkan perempuan sebabnya timbul satu masalah. Adakah orang perempuan elok pergi masjid atau tidak? Dia bagus soalan ni. Sebab orang perempuan dia boleh pergi ke masjid. Dalam masa yang sama solat dia di rumah lebih afdal daripada masjid. Jadi mungkin rajul yang dimaksudkan memang rajul betul. Cuma saya duk faham tadi tu rajul tu maknanya mukallaf. Nanti saya rujuk balik. Adakah
rajul dimaksudkan sini betul-betul lelaki, bukan orang perempuan. Sebab orang perempuan sembahyang di rumah tu lebih afdal daripada dia sembahyang di masjid. Ataupun rajul di sini betul-betul adalah rajul, bukan perempuan. Nanti saya tanya Syekh Husri tentang soalan ni Ustaz. Taki tanya. Saya tak pernah fikir soalan ni. Siapa yang tanya? Tapi dia Yang termasuk perempuan itu je. dia fahami. Okey. Saya tarik balik sebab saya ingat tadi rajul ini maksudnya bukanlah. Tak teringat bahawa orang perempuan ni dia yang afdal bagi orang perempuan sembahyang di rumah, bukan di masjid. Tapi kalau orang perempuan tua tu tak ada masalah lah. Sebab yang dikhawatiri itu adalah orang perempuan yang muda ni, dia pergi masjid, makin semangat orang pergi masjid. Okey. Bagus. Yalah bagus ya. Astaghfirullahaladzim. Macam ni di masjid bro. Okey. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki, begitu juga dua orang perempuan yang mereka ini saling sayang menyayangi kerana Allah. Sayang menyayangi kerana Allah. Mereka berdua bertemu pun atas dasar kerana ketaatan pada Allah. Kalau mereka berdua berpisah pun berpisah atas dasar kerana Allah Azza wa Jalla. Allah. Jadi dua pihak boleh. Dua orang ini dia akan termasuk di dalam orang yang akan dinaungi di akhirat kelak, di bawah naungan Arasy. Lalu sebab tu Syekh menguraikan hadis ni, saya tanya kepada kami soalan, agak-agak ada tak umat Nabi Muhammad tak sayangkan Nabi? Soalan. Agak-agak ada tak umat Nabi Muhammad tak sayangkan Nabi? Tak ada. Agak-agak Nabi sayang tak ke umat? Sayang. Jadi berlakulah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Lalu Syekh Husri mengatakan sahabat jangan maju lagi. Allah. Nanti dulu. Lalu Syekh Husri menyatakan hadis bila dengan sebab satu khaslah ni je. Kalau imam yang adil tu bukan semua jadi imam, bukan semua jadi perintah. Syabun tu mungkin ada orang tua masa dia muda dia tak rajin ibadah. Tapi dengan sebab warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, lalu Syekh kata ini menunjukkan bahawa semua umat Rasulullah SAW akan mendapat naungan ini. Tak kira dia macam mana, tak kira dia akan dicampak api neraka lepas tu dengan sebab dia jahat di dunia atau macam mana, tapi sewaktu di mahsyar dia tidak akan terkena bahang. Maksudnya hadis yang mengatakan yang perlu sampai tenggelam itu semua untuk bukan yang beragama Islam. Secara amanahnya saya tak pernah dengar huraian ni pada mana-mana orang melainkan hanya daripada Syekh Yusri. Tapi betul, bila fikir-fikir betul. Sebab Rasul sayang kita, tak khilaf lah tu. Dan tak ada di kalangan kita yang tak sayang Nabi. Jadi dia termasuk pada hadis ni. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun talabat sumra'atun zatu mansibin wa jamal. Begitu juga kata Syekh orang perempuan ni. Orang perempuan yang disuruh oleh orang lelaki. Tak kiralah lelaki ke perempuan ke, apabila disuruh untuk buat maksiat disebut ini akhafullah. Maksudnya dia perempuan tu suka kat dia. Perempuan tu cantik pula. Ada kedudukan pula. Maknanya memang best lah kan. Dah lah cantik. Lepas tu orang kaya pula katakan. Jadi barakah ya gamik kalau ikut bahasa orang Mesir kan. Peluang lah. Tapi dia sanggup tolak peluang itu kerana dia memikir tentang ancaman kemurukan Allah Azza wa Jalla. Jadi atas dasar dia sanggup korbankan hawa nafsu dia atas dasar kerana Allah, orang ini akan mendapat keistimewaan di mahsyar kelak. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Satu orang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dia kata Syekh, maknanya masa dia sedekah tu dia tak kira langsung duit. Sampai masa dia sedekah pun kalau tanya berapa entah. Dia main seluk . Ini kata Syekh, ini yang dimaksudkan dengan hadis ni. Tapi kalau dia keluar tu tengok loh, ini 10 hati loh. Ambil segini. Dia tahu tangan kanan dia tahu, tangan kiri pun tahu. Betul tak? Dia rasa-rasa. Ataupun dia rasa-rasa di sini okey. Sebab dia tahu. Jadi maknanya yang dimasukkan dengan sehingga tangan kiri tak tahu tu iaitu dia bersedekah tu macam dia main seluk bagi tu dan dia pun tak tahu berapa yang dia bagi. Sebab kalau yang macam dia keluarkan RM1 tak dah dia keluar RM10. Macam mana betul kan? Tak tahu lah saya ucapan dia sebab dia tahu tangan kiri dia tahu. Eloknya dia terus seluk dah kalau dia semangat begitu. Kalau saya segini je keluarkan lagi. Elok seluk semua dah bagi terus kan. Okey.
Okey. Wa rajulun zakarallaha azza wa jalla khalian fafadat ainah. Satu orang lelaki yang dia menyebut Allah azza wa jalla seorang diri. Dia menyebut nama Allah, dia berzikir, dia memuji Allah seorang diri, lalu keluarlah air mata dia kerana dia takut pada Allah, kerana dia rindu kepada Allah. Dia kalau depan orang ramai kan payah nak jadi benda ni. Picu seorang-seorang jadi. Seorang mengadu dengan Tuhan meleleh mata. Jadi kita pun kena usaha untuk kita berjaya mengalihkan air mata kita kerana takut pada Allah. Ni kat depan Nabi ni kan. Lalu depan Nabi tu boleh melalak kita. Saya pernah tengok satu orang tu sampai nak menjerit di depan Nabi tu. Dan Syekh pernah cerita bagi satu orang India ni, dia menangis tu macam budak kecil. Nak katanya kerana hati dia tu kan. Jadi masa kita lalu depan Nabi tu ambil peluang. Tahu kita ada ni, ambil peluang. Selawat Nabi, sebut pada Nabi, biar sampai kita menangis dulu. Tapi kalau berasa segan ni, pergi ramai. Bila ramai ni, orang yang menyembang, hilang ni feeling tu. Feeling kita pun hilang kat depan tu sebab MC Asyik tu pun ganggu kat tu kan. Jadi kita ambil peluang sebab tangisan itu adalah baik untuk tarkikul qalb. Okey. Hadis yang seterusnya an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza wudi'a al-'asha' wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'. Idza wudi'a al-'asha'. Al-murad bil 'asha' di sini kata Syekh Husri adalah makanan yang diberikan pada akhir siang. Jadi makan malam lah. Cuma 'asha' yang dimasukkan di sini bila saya tanya iaitu sewaktu orang buka puasa tu. Jadi makan malam itu yang dimasukkan sini adalah makan selepas maghrib. Bila makanan untuk dihidangkan pada waktu maghrib sudah dihidang dalam masa sembahyang itu sembahyang maghrib sudah diiqamatkan, maka mulakanlah dengan 'asha' dulu makan malam. Dan kenalah sebab orang kata kan tak elok kan kita makan lewat-lewat malam. Jadi maksud makan malam ini bukan akhir malam tapi pada awal malam. Mudahnya macam orang makan puasa tu sesuai waktu tu. Macam kita ni mungkin lepas isyak okeylah nak buat macam mana kan. Tapi eloklah kita makan lepas sembahyang isyak. Ya selesai sembahyang dulu baru kita makan. Sebab apa para hadirin? Sebab Nabi tak nak kita sembahyang dalam keadaan kita tak musyawwash. Sembahyang tapi teringat benda lain. Jadi kita nak fokus tu biar semua benda-benda yang boleh ganggu kita selesai. Jangan semalam kita baca kalau dah mengantuk sangat tidur dulu. Biar kita mungkin lambat sikit, mungkin kita tak dapat fadilat yang lebih, tapi biar kita sembahyang tu kita fokus sebab kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada makan tu macam mana? Maksud makan betul-betul makannya. Kalau ikut dalam syurah hadis yang dimasukkan iaitu kalau kita lapar sangat. Kalau kita lapar sangat, okey, makan sikit sekurang-kurangnya supaya kita boleh potong kita punya kelaparan. Sebab kalau makan dalam keadaan lapar sangat, tak lepas. Tapi katakan, dia kenyang tapi tak, wow, sedapnya. Macam mana? Kalau disebut oleh fuqaha, tak sembahyang. Sembahyang. Sebab kamu tak berhajat sangat. Itu sekadar orang kata apa, perasaan kamu, nafsu kamu. Jadi boleh lawan lagi. Lain kalau ngantuk teruk sangat, tidurlah, apa lagi kan? Hukum ni untuk orang yang tertentu je lah. Macam mana? Hukum yang fabda'u bil 'asha' ni untuk orang yang tertentu. Bagi orang yang kelaparan. Kalau disebut dalam kitab-kitab, dalam yang disebut dalam kitab hadis disebut maksudnya ketika kelaparan. Sebab tu kalau contoh kalau dia lapar sangat, makan sikit supaya hilang dah kelaparan tu walaupun tak kenyang lagi, tapi dia dah lega dah. Lepas tu dia terus pergi sembahyang. Bukan dia bantai hentam sampai 3-4 pinggan selesai baru sembahyang. Okey? Maksudnya dia memutuskan sikit biar dia dapat fokus jugalah dalam sembahyang. Tapi ini semua tidaklah wajib. Kalau dia kata tak boleh lah tengok makanan ni, saya takut nanti saya teringat sebab takut tengah sembahyang takut orang perhabiskan kan. Jadi dia nak makan sampai habis, itu pulang tu hak dia lah. Cuma rugi dia tak dapat sembahyang pada awal waktu kan. Cuma kalau lapar sangat makan dulu. Dengan arahan hadis ni. Jadi khusyuk tu adalah untuk supaya sembahyang ni diterima oleh Allah. Walaupun bukan syarat sah sembahyang. Khusyuk bukan syarat sah sembahyang dan tidak wajib khusyuk. Dari segi perbahasan fiqahnya khusyuk tidak wajib. Cuma untuk memastikan sembahyang kita diterima Allah, maka hendaklah kita khusyuklah sembahyang. Dan ia merupakan satu kesusahan. Nak khusyuk bukan senang. Rakaat pertama boleh khusyuk, yang kedua dah ingat macam-macam dah. Dia memerlukan pada pengorbanan dan juga kesungguhan.
Hadis yang seterusnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in kana la yasma'u buka' as-sabi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuhu. Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan bahawa beliau tidak pernah sembahyang di belakang seorang imam pun yang sembahyang imam itu lebih ringkas berbanding dengan sembahyang baginda Nabi SAW. Tidak ada satu orang pun yang sembahyang lebih ringkas, lebih sempurna berbanding dengan sembahyang baginda Nabi SAW. Kata Sayyidina Anas, kadang-kadang sewaktu sedang sembahyang tiba-tiba Nabi terdengar tangisan seorang anak, lalu Nabi pun meringkaskan sembahyang baginda supaya tak nak ibu tu teruji. Yes, bila dah anak bising, mesti tak fokus sembahyang. Jadi Nabi meringkaskan sembahyang kerana supaya ibu tadi dapat fokus sembahyang. Okey. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, maksud ringkas ni ringkas pada mata para sahabat. Nak contoh ringkas sembahyang Nabi ni, para sahabat sebut mereka bila start sembahyang zuhur dengan Nabi, ada yang ada urusan pergi ke pasar, balik pergi rumah, pergi masjid, Nabi masih rakaat pertama. Itu ringkas. Okey? Itu ringkas. Maknanya masa Nabi start sembahyang tu, seorang sahabat ni ada urusan terpaksa pergi pasar, pergi ke pasar, beli-beli barang semua, balik ke rumah, Nabi masih rakaat pertama. Itu ringkas. Kalau kita dah tak ringkas tu. Sebab tu kata Syekh Husri, bila beliau sembahyang panjang itu ringkas, itu ringkas. Adapun sembahyang laju itu laju, itu tidak ringkas. Yang ringkas iaitu sembahyang rakaat pertama baca 2 muka surat, 3 muka surat, itu ringkas. Itu dianggap ringkas di sisi sahabat. Tapi kalau bantai baca surah Al-Baqarah rakaat pertama, tu panjanglah. Tapi sekadar 2 muka surat, 3 muka surat itu masih dianggap ringkas di kalangan para sahabat. Buktinya Sayyidina Anas ni pernah menyebutkan Nabi, Allah saya terlupa Nabi baca dalam rakaat pertama dekat berapa puluh ayat lah. Itu dianggap ringkas. Sayyidina Anas kata ini gaya sembahyang Nabi. Maknanya kalau sembahyang kita ni, kalau kata Syekh Hussi, para sahabat kata ni bukan sembahyang lah ni. Apa ni baca qul Allah kuliah ni bukan sembahyang ni. Ini bukan dah ringkas ni, melampau ni. Itu kalau sahabat lah tengok cara kita sembahyang. Tapi kalau kita bantai sembahyang macam sahabat, kata ni dah melampau panjang. Jadi keringkasan ni berbeza. Berbeza pada zaman tu. Apa maksud wal atam? Atam sempurna dari segi sunatnya. Yang tidak sempurna. Maksud di sini, ma sallaitu wara imam akhaf wala atam min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan. La salata akhaffa wala atamma min an-nabi alaihi wasallam. Jelas ya? Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, hadis ini juga menunjukkan bahawa khusyuk dalam sembahyang itu bukan sampai fana dalam sembahyang. Ada orang dia sampai terus tak ingat benda ni dah. Tapi benda ni bukan boleh dibuat-buat. Benda ni bukan boleh buat sebab ada orang kadang sampai dia dah memang dia dalam sembahyang dia tu, dia punya khusyuk dia sampai dia tak terdengar benda lain dah. Berlaku kepada salah seorang guru pada Fadilatul Syekh Ali Jumaah. Beliau sembahyang, seingat beliau 2 rakaat je, tapi orang rumah tunggu start pada sembahyang isyak sampai dekat rakaat subuh baru habis 2 rakaat tu. Jadi si guru ni tanya pada Syekh ni, macam mana sembahyang saya tadi okey ke? Sebab saya macam takut berlaku masalah pada sembahyang saya. Dia rasa macam sembahyang dia tak kena lah. Sebab masa dia sembahyang tu dia hilang. Dia bukan pitam tak, dia asyik dalam sembahyang sampai dia tak perasan waktu tu berlalu begitu panjang. Sampai bila orang tengok dekat-dekat nak subuh baru sembahyang tu selesai. Jadi ini adalah fana. Fana tu memang kalau Allah bagi selesailah. Sebab macam mana dia bukan boleh dibuat-buat. Namun mana yang lagi baik? Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, yang lebih baik adalah suasana bukan kita boleh pilih-pilih ni. Tapi kalau seorang tu sembahyang, dia khusyuk tapi dia masih dapat memahami orang sekitar, itu yang terbaik. Itu adalah hal yang paling baik. Sebab itu hal solat Nabi SAW. Kalau Nabi fana, biarlah meletup bom, orang tak dengar dah. Nabi tak dengar, tapi budak menangis Nabi boleh dengar lagi.
Bila Nabi sembahyang, orang sebut pada Nabi boleh dengar lagi. Jadi menunjukkan bahawa ini adalah hal yang terbaik. Sebab apa yang ada pada Nabi itulah hal yang paling terbaik sekali. Kalau Nabi sembahyang sunat, kena fana. Kalau dalam zahirnya tak disebut Nabi fana tu. Tak disebut yang Nabi fana dalam solat. Begitu juga dalam kadang-kadang dalam seseorang yang dia mengikut tasawuf, kadang-kadang dia sampai pada satu tahap dia dipanggil sebagai majzub. Majzub ni macam dia dah lupa. Dia punya ucapan dia tak jumpa kalimah. Dia nak mentakbirkan apa yang dia rasa tu tak jumpa kalimah. Dia hilang. Dia mabuk dengan cinta pada Allah Azza wa Jalla. Maka majzub ini, kata Fadilatul Syekh Husri, dia juga bukan pada hal yang paling tinggi martabatnya. Sebab Rasulullah tidak majzub. Namun kalau orang tu majzubnya, kita kata dia sebab dia kira mukallaf. Sebab tu kalau kita biasa dengar Al-Hallas bila orang tanya dia kata Anal Haq. Al-Haq tu maksud dia Allah. Anallah. Ucapan kufur. Tapi bila sebut oleh dia dalam keadaan ketika tu majzub, maka dia kira mukallaf. Maknanya ketika tu dia menyatakan apakah suara Allah Azza wa Jalla. Kerana al-wujud al-haqiqi huwa Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika itu, kalam awliya ketika itu kita tak lihat pegang. Sebab dia sebut dalam keadaan dia kira mukallaf. Macam Imam Bustami dia sebut Subhani ma a'zama syani, maha suci aku. Wow. Bukan maha suci Allah dah, maha suci aku, Subhani. Jadi ketika itu dia sebut dalam keadaan majzub. Kata Fadilatul Syekh Husri, majzub ni maknanya dia merupakan penyakit. Sahabat saya ada satu orang tengah share baca hadis, dia dapat maklumat tu terlalu tinggi sampai akhirnya dia menjerit dalam masjid. Dia menjerit Allah sekuat hati dia. Kadang-kadang dia tak sedar dia menjerit. Lepas dia sebut tu dia tutup mulut, dia malu. Jadi Syekh Husri kata tak apalah, makruf. Benda ni kadang-kadang berlaku. Ada di dalam kelas Syekh Husri tu ada satu orang. Dia tak lepas dia jadi begitu. Tengah mengaji. Kita punya terkejut. Tapi dah lama-lama kita tahu lah dia tak lepas. Dia bila maklumat tu dapat terlalu besar, dia tak lepas. Dia jadi jazbah. Jadi kita tidak menuntut jazbah, tapi kita menuntut al-kamal. Tapi kalau orang tu diberikan jazbah, dia dianggap sebagai macam bukan wali. Orang itu dianggap macam dianggap sebagai penyakit dalam nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab dia masih lagi terlalu lemah, sedangkan maklumat nur yang dia terima tu terlalu besar. Sampai dalam satu keadaan nanti dia akan stabil balik. Begitu juga dengan kasyaf. Kata Syekh Husri, satu orang yang dia boleh kasyaf, dia boleh tengok orang, itu bukan pada keadaan yang terbaik. Sebab bila kasyaf dia akan tahu ayat orang, sedangkan kita tak nak tahu ayat orang. Tapi kalau Allah buka juga, itu sebagai orang kata sebagai satu berita gembira, kamu sudah mula nak masuk ke dalam dunia kerohanian. Namun bukan itu yang terbaik, bukan itu yang kita minta. Sebab tu kalau ada orang saya kasyaf, dia sebenarnya kata Syekh Husri itu seperti maknanya bumbunah. Sebagai gula-gula yang Allah nak bagi kepada orang yang baru nak bermula dalam dunia kesufian. Sama maksudnya khafif makhafat fayukhaffifu ar-rasul alaihi wasallam salatahu. Yani ar-rasul fil bidayah arada an yutil, walakin bimujarrad an yasma' buka as-sabi yukhaffif salatahu hatta la tuftan ummuhu bi sabihi. Bila anak tu dah menangis, ibu dah tak fokus dah, tak payah kata ibu lah. Anak saya sendiri kalau bawa anak pergi masjid, tengah contoh papa, dia dah start buat begitu. Aduh, kita nak sembahyang dah tak lepas lah. Tak apalah, koma gelak dulu. Sampai zaman koma nanti koma tahulah kan. Masa tu ada gelak lah sebab ada anak dah besar dah satu. Hadis yang seterusnya, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittakhadha hujratan qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan fasalla fiha layaliya fasalla bi salatihi nasun min ashabi falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fa kharaja ilayhim faqala qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktubah.
Hadis yang sedang kita dengar ini cerita tentang apa yang dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam suatu pada malam-malam Ramadan, pada malam-malam Ramadan pada zaman baginda Nabi. Nabi telah mengepung diri baginda Nabi dengan tikar. Nabi bentuk dirikan tikar-tikar tu sehingga akhirnya Nabi membina satu rumah kecil yang dikelilingi oleh tikar. Nampak Macam kita tikar tu kita boleh bayangkan ditegakkan, lalu Nabi masuk dalam bulatan tikar tu. Ditegakkan tikar jadi macam jadi bilik. Nabi solat pada waktu malam di situ. Ittakhadha hujratan qala hasibtu annahu qal min hasir, hujratan min hasir. Hasir ni tikar maksud kata Syekh ai hawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam misahatan muayyanah fil masjid bil hisar bil hasir fa shalla fihi lailan qiyam al-lail Ramadan. Maka bila Nabi sembahyang begitu, apa yang berlaku? Para sahabat mula ikut. Okey, sebab para sahabat mula ikut sembahyang tahajud Nabi, iaitu sembahyang Ramadan Nabi, sembahyang tarawih Nabi. Falamma alima bihim ja'ala yaq'udu. Bila Nabi dah tahu yang para sahabat makin ramai, akhirnya pada malam yang seterusnya Nabi tak keluar dari rumah. Para sahabat bakal tunggu ni, bila nak sembahyang dengan Nabi, sembahyang qiyamul. Sehinggalah pada waktu pagi Nabi sebut kepada mereka, qad araftu allazi ra'ait min sani'ikum. Aku tahu apa yang kamu nak buat, bukan aku tak tahu yang kamu tunggu, tapi aku tak keluar. Sebab apa? Kata Syekh Yusri, Nabi takut sekiranya turun wahyu yang mewajibkan qiyamul lail, mewajibkan sembahyang tarawih. Sebab bila turun wahyu wajib, apa yang berlaku? Akan ada orang yang tak mampu buat. Bila tak mampu buat, akan tinggal. Bila tinggal, berdosa. Jadi Nabi tak nak ada dosa terkena pada umat baginda. Sebab tu kalau kita bertengok, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Nabi diberikan oleh Allah dua pilihan. Nak wajibkan siwak ke tak nak wajib? Kalau kita, wajibkanlah biar nampak umat kita ni. Ini kan, dia start begitu. Nampak kesungguhan beribadah. Tak, Nabi tak. Nabi qalbu mali' birrahmah. Li'annahu rahmatul muhdah. Nabi ni rahmat yang diutuskan oleh Allah kepada kita. Oleh kerana jiwa Nabi itu adalah rahmah segala-galanya, maka daripada diwajibkan, lebih baik sunat. Sebab kalau tinggal tak dosa. Bila kalau wajib tinggal, dosa. Maka Nabi kata, fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Sembahyanglah kamu semua di rumah kamu. Sembahyang sunat, sembahyang di rumah. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Sembahyang fardu barulah dituntut di masjid. Adapun sembahyang sunat dituntut di rumah. Tapi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Ushdi, arahan Nabi ini hanya pada zaman baginda. Selepas kewafatan Nabi, hilanglah illah ketakutan Nabi tersebut. Sebab bila wafatnya Nabi, wahyu dah tak turun. Jadi tak akan ada sembahyang fardu yang baru. Maka dengan sebab itulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau menjadikan para sahabat berkumpul di masjid untuk sembahyang tarawih secara berjamaah, iaitu sebanyak 20 rakaat. Tapi 20 rakaat taklah macam 20 rakaat kita, kan? Ada setengah tempat mungkin lebih buat 20 rakaat, mungkin sampai 30, 40. Setengah tempat buat sampai lebih. Saya dengar di Yaman sampai 1000 rakaat pada satu malam. Imam Sayyidina Umar buat 20, tak banyak. Cuma 20 tu dekat-dekat subuh pun habis. Tu jelah. Jadi kalau kita nak buat ringkas boleh, tak masalah. Nak buat lebih pun tak apa, nak buat 8 pun tak apa. Tapi kalau nak kata Syekh, kalau nak buat sembahyang tarawih 8, sebab nak ikut Nabi, buat macam Nabi buat. 10 malam tu tak tidur langsung, habis dekat-dekat subuh. Baru kena. Tapi kalau 8 rakaat 8 minit, betul nak ikut Nabi dia, bukan begitu cara Nabi solat kan. Okay. Tapi dari segi wajib tak wajib lah. Tapi kalau nak ikut betul-betul, nak buat 8 rakaat ke nak buat 20 rakaat, kita buat sampai dekat subuh kan. Sebab 10 malam yang terakhir tu memang digalakkan kita untuk tidak tidur terus. Kita terus dengan qiyamul lail, sembahyang sampai dekat subuh. Saya pernah ikut Syekh Husri sembahyang qiyamul lail di masjid beliau. Ada satu malam tu sampai habis sembahyang tarawih tu, habis berwitir, saya kata, cepat makan. Sebab subuh masuk dah. Makan dia kot 10 minit betul azan. Ini tak jadi budaya lagi di tempat kita. Cuma nak jadi budayanya, pertama kena imam tu memang hafal Quran lah kan. Sekali satu malam, macam Syekh Husri, satu malam 3 juzuk ke 4 juzuk baca dalam sembahyang tarawih. Jadi dia perlukan kepada hufazul Quran yang ramai. Jadi siapa orang tu? Kita lah.
Okay. Kena buat rancangan betul-betul. Sebab saya bercita-cita satu hari nak buat begitu. Kita tak pasal orang, sebenarnya ikut-ikut lah. Buat 8 rakaat pertama tu relax. Okey, sekarang ni dah selesai kita punya apa ni martabat pertama. Okey, martabat kedua, siapa yang nak meneruskan perjuangan, kita akan terus sampai ke subuh Satu malam boleh baca 4 juzuk kan. Macam dalam bulan Ramadan biasanya 4 kali khatam Quran atau 5 kali khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Sebab yang tu yang dibuat oleh sahabat. Lepas sahabat habis sembahyang tarawih lari ke rumah sebab takut tak sempat nak makan sahur. Kita ni lepas habis tarawih bukan takut nak makan sahur, memang berjam-jam makan sahur dan lagi kan. Sebab kita punya sembahyang ringkas tak macam mereka. Mereka diberikan rasa kegembiraan tu dalam solat. Jadi mau tak mau kita kena mulakan tu. Syarat pertamanya kita tu kena hafaz Quran penuh lah. Dan kita kena membudayakan merujuk membaca Al-Quran dalam solat. Panjang sikit lah berdiri tu, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mengulang Al-Quran di dalam sembahyang. Dah pukul berapa kita ni? Saya macam sebab tadi sedang berehat, jadi saya macam menjumpai kekuatan yang lebih pula malam ni. Dah berapa lah? Ha? 11 asyar ila asyar warub. Kita kena berhenti jam berapa? Sonok dah cakap Melayu ni. Lama tak cakap Melayu dengan korang. Sonok kan? Saya cakap Arab, cakap Melayu lah. Okey? Absolutely. Boleh lagi? Ke dah tak lepas? Kita sampai 11.30 kita berhenti kan? Sebab tadi sakit gigi. Perintah dah okey sikit. Boleh. Dapat kuftah tu hilang terus. Wa anhu bihi qala an Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa raki'un faraka'a qabla an yasila ila as-saf fadhakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ini yang cerita yang soalan tanya tadi ya. Mana lagi baik, kita pergi ke saf pertama atau kita nak kejar rakaat? Jadi berlaku pada Sayyiduna Abu Bakrah, perawi hadis yang menceritakan tentang izal taqal muslimani bi sayfayhima. Kita jumpa dah hadis ni ya. Perawi yang sama. Sayyiduna Abu Bakrah sewaktu beliau sampai ke masjid, beliau mendapati Nabi ketika itu sedang rokok. Jadi apa yang beliau buat? Beliau rokok terus. Masuk-masuk tu Allahu Akbar rokok tu. Tapi tu dia Nabi ke situ, beliau ke belakang. Lepas tu Nabi sami Allah, dia pun sami Allah, lepas tu pelan-pelan jalan ke depan. Jadi kalau ikut kefahaman Zat Syafi'inya, iaitu dia berjalan bukan 3 kali pergerakan segera. Sebab kalau 3 kali bergerak betul-betul batas sembahyang. Jadi bergerak 2 berhenti kejap. Betul bergerak kedua lagi berhenti kejap. Sehinggalah akhirnya masuk dalam sah. Sembahyang sah. Namun apa kata baginda Nabi SAW? Setelah Nabi sampai, maklumat itu sampai kepada Nabi, Nabi kata zadakallahu hirsah. Ini doa Nabi. Nabi kata semoga Allah menambahkan bagi kamu akan hirs, kesungguhan dalam beribadat. Sebab Sayyiduna Abu Bakrah buat tu kerana apa? Kerana hirs untuk mendapatkan rukuk bersama dengan Nabi. Cuma tak kena. Sebab yang afdal bukan itu. Yang afdal adalah bergerak terus ke depan sehingga dapat saf. Lalu Nabi sebut wala ta'ud, jangan buat lagi. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Jadi Nabi mendoakan kebaikan kepada Sayyiduna Abu Bakrah kerana beliau mempunyai kesungguhan dan juga mempunyai semangat untuk mendapatkan rakaat. Itu satu niat yang baik. Namun yang paling terbaik apa? Yang terbaik bukan. Teruskan ke depan, solat, mana yang tertinggal tambah rakaat selepasnya, selepas daripada imam memberikan salam. Kadar pahala juga John untuk orang yang jalan sampai dia tertinggal rakaat. Saya tak tahu. Tapi cara gaya Nabi ni, orang yang dia bergerak ke depan untuk dia bergerak ke depan untuk dia dapat saf lebih banyak pahalanya berbanding kalau dia rokok. Wah, tasah ada syabas. Baik, hadir biiznillah. Antahi min hadzal hadis wa naktafi insyaallah. Okey, jadi kalau ikut daripada zahir hadis ni, maknanya yang Nabi suruh itu adalah yang lebih pahala lah. Jadi tindakan kita rokok siap-siap ataupun kita tunggu sembahyang di saf yang ke belakang sebab nak kejar rakaat, itu bukan yang lebih pahala. Sebab Nabi kata zadakallahu hirsan wala ta'ud. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. Semoga diberkati Allah Azza wa Jalla.
Okey, semoga diberkati Allah. Ada rezeki kita baca lagi insya-Allah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان